السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni dalam Akidah Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal ialah pada sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 muka surat 439 ni, iaitu sifat yang disebut di sini as-sifatut tasi'ah al-asabi'. Sifat yang ke-9 ialah sifat Allah Ta'ala itu ada pada zatnya asabi'. Asabi' ni maksudnya ialah jari jemari. Sebelum ni kita dah bahas tentang sifat yang ada pada Allah Azza wa Jalla itu ialah ad-dhahak, iaitu tertawa ataupun ketawa. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata yadhhabul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ila itsbati sifatil asabi'i lillahi azza wa jal wa hiya sifatun khabariyatun ja'at as-sunnatu bi itsbatiha wa yastadillu ala dhalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma min qalbin illa huwa baina asbi'aini min asabi'ir rahmani azza wa jal. Maksud dia Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan penetapan sifat jari jemari bagi Allah Azza wa Jal, iaitu sebuah sifat khabariyah yang penetapannya telah dinyatakan oleh as-sunnah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la, yang bermaksud tiada satu hati pun manusia ini kecuali berada di antara dua jari daripada jari jemari Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la ni, hadis yang diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik, daripada sahabat yang bernama Anas bin Malik ni, mengisbatkan kepada kita dan memberi makluman, pengetahuan kepada kita bahawasanya Allah Azza wa Jalla itu ada pada zatnya jari jemari. Tapi kita punya teori utama, asas yang tak akan berganjak di sini bila mana kita bincang bab berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla ini ialah kita mengisbatkan tanpa memberi ruang untuk berfikir. Bagaimanakah sifat itu? Bagaimana Tuhan ingin menzahirkan, melaksanakan sifat itu? Sebab batasan yang diberitahu oleh Al-Quran dan juga hadis sekadar maklumat, bukan perincian. Bila mana Tuhan kata dirinya ada sekian-sekian, dia maklum. Dia tak suruh kita fikir untuk faham makluman tu apa, just tahu saja. Tak perlu untuk kita rincikan. Ada benda lain yang kita kena rincikan. Dan memang Quran itu sendiri pun merincikannya.
bab berkaitan dengan ibadah, bab berkaitan dengan mengesakan Allah Ta'ala, bab berkaitan dengan konsep-konsep dalam kehidupan, makhluk-makhluk yang selain pada manusia, apa yang di langit, apa yang di bumi, konsep pembahagian rezeki, sabar pada setiap musibah yang tertimpa di setiap daripada kita. Ini semua benda yang memang ada perincian. Tapi untuk sifatnya, iaitu apa yang ada pada zatnya, ia hanya sebatas makluman sahaja. Hadis ni kalau kita tengok, ianya ialah hadis yang panjang. Cuma yang Imam Syafi'i nak bawa di sini untuk justify, untuk memastikan dan untuk bersetuju yang Allah Ta'ala itu ada jari jemari. Dia ambil potongan yang akhir hadis tu, iaitu Nabi kata, ma min qalbin illa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Tidak ada satu pun hati manusia ni, maknanya semua manusia, berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Allah Ta'ala lah yang membolak-balikkan ke arah hidayah ataupun ke arah lalai. Daripada awal hadis ni kalau kita tengok, ianya ialah hadis pertanyaan Anas bin Malik kepada Nabi. Bila mana Anas melihat Nabi ni banyak sangat membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang berkuasa membolak-balikkan hati, balikkan hati aku ini di atas agama kamu dan ketaatan kepada kamu. Kerap sangat Nabi diulang doa ni, seakan-akan tak ada doa lain yang lebih banyak diulang melainkan doa ni, sehingga menimbulkan rasa dalam diri Anas bin Malik, sahabat Nabi ni, untuk tanya, kenapa ya Rasulullah nak kena banyak doa ini? Adakah kamu risau kami ni menjadi golongan yang terpesong selepas kewafatan kamu? Kami ni tak beriman dengan apa yang disampaikan oleh kamu daripada Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh hadis ataupun sunnah itu. Respon Nabi kata, justru aku risau benda tu. Kamu tanya kenapa duk baca selalu doa ni, sebab memang aku risau manusia ni akan berbolak-balik. Sebab tu kita pun kena tengok dalam sirah, ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi ni yang murtad. Ada. Cuma sirah ni orang tak berapa cerita. Ustaz-ustaz tak berapa angkat sangat cerita ni. Ada yang murtad, masuk Islam, lepas tu dia murtad, dia masuk Islam. Cuma lepas pada dia masuk Islam tu, dia tidak mendapat kedudukan yang tinggi lagi macam sebelum dia murtad. Nak kata apa? Nak kata bahawasanya itulah realiti hati manusia. Bahkan sebahagian daripada sahabat yang murtad itu daripada kalangan penulis wahyu lagi. Bukan sahabat-sahabat yang jumpa Nabi jarang-jarang kerana duduk jauh daripada Madinah, bukan. Maknanya yang rapat. Biasanya yang jadi penulis wahyu ni ialah orang yang duduk sekitar itu. Bahkan ada di antara mereka yang murtad, bukan setakat murtad duduk diam, buat kerja macam biasa. Bahkan merancang perancangan untuk mengaku jadi Nabi juga pun. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Itu generasi yang boleh melihat Nabi, yang tengok Nabi duduk depan dia. Maka wajar untuk Nabi lebih risau kepada orang yang lebih kemudian daripada para sahabat. Sebab itulah Nabi berani demand, Nabi berani minta kepada semua umat dia, tak sempurna iman kita kalau kita tak menyayangi dia lebih pada sayang diri kita lagi. Sebab dia telah memikirkan, dia telah berikan diri dia untuk rungsing terhadap apa yang bakal berlaku terhadap umat ini. Segala apa yang kita tengok dalam kehidupan kita sekarang ni, orang Islam yang tidak mengamalkan Islamnya dengan baik, orang Islam pada namanya sahaja, orang Islam yang mencalarkan keislaman, semua benda ni Nabi dah fikir dah pun. Kita jangan rasa kita lah orang pertama yang fikir bab ni. Nabi dah fikir. Dan Nabi telah memberi kepada kita beberapa saranan-saranan penyelesaian dia. Antaranya ialah menjelaskan kedudukan kita sebagai hamba dan sedar kedudukan Tuhan tu sebagai Tuhan. Allah tu sebagai Tuhan. Iaitu dengan cara berdoa dengan hati yang benar, tulus, ikhlas. Hati yang kosong, hati yang bukan dipengaruhi oleh hawa nafsu yang tamak. Sebab sebahagian orang dia berdoa dalam keadaan dia tamak. Dia berdoa, kita tengok dia bangun malam, dia berdoa,
Tapi doa dia tu doa yang bersifat tamak. Dia demand. Dia minta benda tu. Sebab di mata dia benda tu lah yang penting. Allah Ta'ala boleh beri apa yang dia minta. Sebab itulah yang disebut dalam Al-Quran. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa-siapa yang nak benda-benda yang segera di dunia ni, kami boleh bagi. Siapa-siapa yang nak. Tapi bila mana kami bagi, urusan untuk mengambil nikmat tu. Contoh, ada orang, dia berdoa pada Tuhan, Ya Allah, berilah aku kerja di tempat ni. Allah Ta'ala menyusun pada diri dia untuk payah masuk ke tempat tu. Dia pergi interview, tak dapat. Dia buat macam-macam. Semua macam tertutup. Lalu dia menyangka, ini hanyalah halangan-halangan yang perlu dia tempuh, dan akhirnya dia try hard, bahkan dia pernah terfikir untuk masuk dengan cara kotor pun. Waktu tu sebahagian orang dia berdoa, Ya Allah, bagilah aku dapat. Allah Ta'ala, dia lebih tahu apa yang lebih utama, apa yang lebih tepat untuk hamba dia. Tapi kalau hamba dia demand, waktu dia berdoa tu, dia macam ni tuan-tuan. Kita waktu kita berdoa ni, kita boleh minta apa yang kita terlintas. Kita nak kahwin dengan perempuan mana, nak kerja di mana, nak dapat rumah dengan bentuk yang macam mana, nak pakai kenderaan dengan jenis macam mana, kita boleh minta. Cuma waktu kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita kena ada satu bahagian dalam doa kita tu, kita kena beri urusan pemilihan tu pada Tuhan juga. Contoh, kita doa pada Tuhan, Ya Allah, janjikanlah aku dapat kahwin dengan perempuan ni, sekiranya dia baik untuk aku. Jangan habis, bagilah aku kahwin dengan dia macam-macam mana pun. Kalau tak dapat kahwin, aku nak tukar agama lain. Ada orang dia demand macam tu. Tuhan bagi, tapi bila mana dia kahwin, baru dia tahu the real face perempuan itu. Wajah sebenar perempuan tu. Baru dia rasa serabut, aduh, patutlah payah kahwin dengan dia dulu. Kahwin-kahwin rupanya banyak songeh dia ni. Ataupun tak taat dia ni pada aku. Ataupun dia ni ada banyak benda negatif pada aku. Waktu Tuhan bagi dengan sebab kita demand, maka Tuhan menyerahkan urusan tu untuk kita. Okay. Dulu kamu minta kan, okay, kamu ambil. Kamu urus sendiri. Okay. Aku tak bagi sebab aku nak bagi yang lain. Yang lain ni, dengan rahmat aku akan uruskan kelancaran dia. Tapi sebab kamu minta yang ni, kamu tak ada sikap sedar diri bahawasanya yang berhak memilih adalah Allah Azza wa Jal, bukan kita. Akhirnya, kita telah terperangkap. Walaupun diri sudah berdoa. Ini benda yang kita kena hati-hati. Sebab syaitan ni, dia suruh juga kita ni berdoa. Tapi dia suruh kita berdoa dengan cara yang salah. Dengan cara yang ada sifat keakuan. Bukan berdoa dengan sifat seorang hamba, tapi berdoa dengan sifat keakuan, kesombongan. Jadi itu kena hati-hati. Sebab tu Nabi ni, dia selalu berdoa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dan Anas tu dia tanya pada Nabi, kerana dia rasa macam, taklah perlu ulang banyak kali doa tu, boleh doa benda lain. Tapi Nabi melihat keutamaan dalam doa ni ialah doa supaya hati kita tidak liar. Yang itu penting. Sebab kalau kita memiliki hati yang terpimpin, yang disebut dalam Al-Quran sebagai qalbun salim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta, pengikut, anak pinak, kecuali yang datang kepadaku dalam keadaan hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni ialah hati yang redha dengan semua ketentuan Tuhan. Hati yang redha dengan semua ketentuan Tuhan. Sama ada ketentuan baik di mata manusia yang ramai, ataupun ketentuan yang buruk di mata manusia ramai. Sebab ada benda yang Tuhan tentukan pada kita, di mata orang, dia tak baik. Tapi di mata Allah Azza wa Jal, ataupun pada pandangan Allah Azza wa Jal, ianya baik. Ada orang bila mana dia berkahwin, dia mendambakan anak yang cerdik. Belajar di mana-mana peringkat pun, mestilah yang paling top. Dia mendambakan benda tu. Dan tak salah pun mendambakan benda tu. Kita berhak. Memang Tuhan bagi pun, memang Tuhan benarkan hati kita untuk minta benda tu. Tapi kita kena sedar, ukuran kebaikan bukan hanya itu sahaja. Sebab tu ada satu orang, dia selalu merungut dengan saya. Ini cerita lama. Saya teringat cerita dia ni sebab sekarang ni musim universiti banyak convocation. Jadi anak dia ni, di kampung ni,
Anak dia ni bukan daripada kalangan orang yang belajar universiti lah, kebanyakannya. Saya rasa semua tak ada belajar. Tapi semua kerja elok, taklah mengarut, taklah buat benda-benda yang sosial, tak buat. Cuma dia sekadar jadi orang biasa. Buat kerja ladang, buat kerja kampung apa semua. Tapi anak-anak dia bagus. Hari Minggu pergi, jumpa dia, ziarah dia. Walaupun duduk dalam kampung yang dekat tu. Rumah dekat-dekat je lah. Berhimpun di rumah dia. Bawa makanan apa semua, ada gathering apa semua. Tapi dia mungkin terkesan dengan anak-anak jiran di kiri dan kanan yang pengarah untuk jabatan ni di negeri itu. Anak kawan ni profesor hebat di universiti ni. Anak kawan ni pula adun kawasan itu, parlimen kawasan ini. Jadi dia rasa macam, tengok anak saya ni kerja kampung je lah. Tapi Alhamdulillah, anak-anak dia daripada kalangan orang yang kita tengok mengimarahkan masjid apa semua. Setiap kali convocation, saya ingat waktu tu saya baru habis belajar di Jordan. Dia kata saya ni suka tengok convocation universiti. Sebab duk menginginkan anak saya lah yang dapat convocation. Naik atas pentas, terima CJ. Saya kata pada dia ni perempuan lah. Saya kata, makcik, anak makcik berdiri dalam saf salat lebih baik daripada dia berdiri di atas pentas convocation tu. Itu benda yang kita kena sedar. Dia dapat berdiri di saf salat ini lebih baik daripada dia berdiri di pentas convocation. Sebab berdirinya dia di saf salat tu, bahagian nasib baik makcik untuk dapat syurga sangat tinggi. Yang berdiri di pentas convocation tu, dia boleh bawa mak dia masuk dalam dewan sebagai tetamu kehormat je. Yang ni dia boleh bawa mak dia dan ayah dia sebagai tetamu kehormat di syurga. Makcik tak rasa bangga ke benda tu? Di mata manusia tak hebat, tapi apa yang anak dia buat itu hebat. Sebab dalam Quran sebut qad aflahal mu'minun, berjaya orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang dalam salatnya dia khusyuk. Dia datang masjid, dia salat. Belum tentu yang memegang sijil itu daripada kalangan orang yang salat. Yang pasti Tuhan sebut dalam Quran yang berjaya ni lah orang yang salat. Dia diam lama. Lepas tu dia balik rumah. Tak cakap lah dengan saya. Sampai ke hari ni tak cakap. Dah meninggal pun makcik tu. Okay. Cuma nak katanya mungkin dia terpukul kot. Cuma saya kata jangan rasa risau. Kalau anak kita ni selama mana dia masih lagi menjadi orang yang baik, walaupun dia bukan daripada memegang jawatan-jawatan yang besar. Selama mana dia elok di mata kita. Dia tak liar, tak pergi jauh. Jangan kita demand pada benda-benda yang besar. Sebab belum tentu kalau anak kita tu belajar universiti, dapat CJ apa-apa semua ni pun, dia menjadi anak yang baik selepas daripada dia berjaya di situ. Boleh jadi dia lupakan kita. Boleh jadi dia tak peduli dah kita. Dia hanya, okay mak, duit dah masuk dah. Nampak muka duit lagi banyak pada muka dia. Muka raja tu lagi duk tengok banyak daripada muka raja yang duk kat duit tu. Tengoklah ni anak saya hantar. Anaknya mana? Anak tak balik dekat dengan 3-4 tahun lah. Muka ni lah yang duk tengok. Adakah itu bahagian daripada benda yang elok? Itukah yang didambakan? Sedangkan dia duduk dalam saf salat, dia mendoa. Sebenarnya kita yang buat amal ibadah ni, walaupun kita tak doa dalam salat kita, dalam doa kita, ya Allah ampunilah dosa ibu bapa aku, tapi kita buat tu automatik dah dapat pada mak ayah. Buat tu dapat dah. Buat tu sudah dapat. Itu benda yang perlu. Itu benda yang mustahak. Untuk kita faham. Supaya manusia ni dia sedar kacamata mana yang perlu dia pakai bila mana dia hidup atas dunia. Kacamata dunia atau kacamata akhirat. Supaya dia sedar. Sebab bila mana kita memakai kecenderungan dunia, hatta kita beribadah pun kita memakai kecenderungan dunia juga. Sebab tu orang yang memakai kecenderungan dunia ni, waktu dia berdoa pun dia akan tala pada dunia juga. Ya Allah berilah aku berjaya sekian. Sebab aku berjaya sekian ni, aku akan dapat buat yang ni. Dia tak ada pun di ujung doa tu, sekiranya ia baik bagiku. Dia tak bagi. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang waktu belajar dia struggle. Dia semayang masjid apa-apa semua. Waktu dia berjaya, dia dah jadi orang yang pegang senjata. Dia dah tinggal dah alam belajar dia. Kadang-kadang semayang pun tak. Waktu belajar puasa sunat, hari Senin sampai hari Jumaat, satu Ahad dia tak puasa. Sebab nak jimat duit. Mak di kampung tak bagi duit banyak. Dah berjaya, dah kaya, puasa Ramadan pun tak puasa.
Ini bukan bahagian daripada kebaikan. Bukan bahagian daripada kebaikan. Sebab dia meletakkan ibadah tu ialah pada goal dunia dia. Dia dapat dah goal tu, dah menjaringkan goal pada apa yang dia nak, okey, selesai. Sebab tu pentingnya menjaga hati supaya tidak liar. Sebab tu Nabi sebut ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sebahagian riwayat wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku di atas agama ini. Agama dengan maksud ketaatan. Kita pun tahu tiang agama utama ialah salat. Wa ta'atik, dan juga di atas ketaatan kepadamu. Okay. Kemudian kita tengok apa yang dia sebut pada muka surat 439. Dengan pendapat ini seperti biasanya Imam Asy-Syafi'i selalu sejalan dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat jari jemari bagi Allah dan berdalil tentang hal itu dengan sejumlah hadis yang telah tetap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Asy-Syafi'i bila mana nas tu sebut direct, hati manusia dipegang di antara dua jari daripada jari jemari Allah, just tetapkan saja Allah Ta'ala tu ada jari tanpa buat apa-apa bayangan, perincian untuk bagi lebih clear apa maksud dua jari itu. Tak perlu. Di antaranya lagi ialah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang uskup, iaitu pendeta, datang kepada Nabi dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah meletakkan langit di atas jari jemari, bumi di atas jari jemari, gunung-gunung di atas jari jemari, pepohonan dan sungai-sungai di atas jari jemari, dan seluruh makhluk di atas jari jemari. Kemudian berfirman dengan tangannya, akulah raja. Mendengar itu, tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap menukilkan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-67, ni pada muka surat 440, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Hadis yang diriwayatkan sini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, iaitu ketika mana datangnya satu orang Habrun. Habrun ni maksudnya ialah pendeta. Dia ada beza pendeta dengan padri dalam agama Kristian ataupun agama-agama Samawi yang sekitar dengan Madinah pada itulah. Pendeta ni ialah ahli agama yang ada pengetahuan. Padri ni ialah ahli ibadat yang duduk dalam rumah ibadat. Dia kadang tak tahu apa pun, tapi dia ahli ibadah saja. Kalau pendeta, rabai apa semua ni, mereka ni adalah cendekiawan dalam agama tu. Belum tentu dia rajin beramal, tapi dia tahu banyak je lah. Dia macam orang Islam juga lah. Ada orang yang dia kuat buat ibadah, tapi dia tak tahu banyak pada ilmu. Ada orang dia tahu banyak pada ilmu, tapi dia tak buat amal ibadah. Yang datang jumpa Nabi ni ialah daripada kalangan cendekiawan. Maknanya orang cerdik pandai dia. Okay. Bila mana dia beritahu pada Nabi bahawasanya langit itu berada di jari jemari Allah, bumi itu ada di jari jemari Allah, sampailah kepada pepohonan, kayu-kayan yang ada atas dunia, semuanya berada di jari jemari Allah. Nabi ketawa. Lalu Nabi membaca ayat Quran dalam surah Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak agungkan Allah dengan keagungan yang semestinya. Apa maksud pada hadis ni? Maksud pada hadis ni, datangnya pendeta ni, dia macam nak argue something daripada apa yang ada dalam teks terdahulu daripada kitab suci yang awal. Mungkin dia baca dalam Taurat, Zabur, Injil, ada ayat-ayat keterangan Tuhan kata apa yang ada di langit, di bumi apa semua ni berada di hujung jari Allah Azza wa Jalla. Jadi dia rasa macam ayat ni macam tak kena. Ayat ni macam boleh mengelirukan. Kalau orang yang menganut agama ni, dia baca ayat ni sepintas lalu, dia tak dapat faham, tak dapat catch up apa Tuhan nak bagi tahu. Sebenarnya di sisi orang Islam, ianya simple dan mudah saja. Ayat-ayat yang bersifat macam luar daripada kekuatan akal untuk kita fikir, kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab memang kita tak mampu fikir di situ. Bila mana Tuhan cerita tentang arash ini dipikul oleh 8 malaikat. Bagaimana Tuhan cerita tentang pada akhir zaman nanti Allah Ta'ala akan gulung apa yang ada di langit dan di bumi ni, dia gulung macam gulung kapet, lepas tu dia sandarkan pada satu tempat. Kita pun terfikir macam mana dia nak gulung. Kalau kita ada pemikiran macam tu, maknanya kita persis sama seperti mana pendeta ni lah.
Bila mana sampai pada ayat-ayat yang macam pelik sikit, kita cuba timbang dia dengan akal kita yang terhad ni. Kita kena tahu, kita sebagai manusia ni, akal kita terhad. Kita boleh belajar bermacam-macam pengetahuan. Dan memang sifat otak manusia ni dia boleh berkembang. Lagi banyak belajar, dia lagi banyak berkembang. Sebab tu otak ni kalau dia tak dimasukkan dengan pengetahuan, tak disuruh berfikir, dia akan mengurangkan kekuatan otak tu untuk berkembang. Lama-kelamaan dia akan jadi lupa dan nyanyok. Bila mana kita tak guna kekuatan otak tu. Jadi otak ni kena selalu dikembangkan dengan banyak usaha untuk mengetahui banyak perkara. Tapi tetap kena sedar, akal dan otak kita ni dia ada limit. Dia tak boleh melepasi pada beberapa perkara. Ada sempadan yang perlu dijaga. Iaitu bab-bab berkaitan dengan zat Tuhan. Sebab tu kita tengok sebahagian orang dia bermati-matian dengan niat untuk mensucikan Tuhan, dengan niat supaya masyarakat ni tak jadi kelompok yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi dalam masa yang sama, argumen yang dibawa dengan sebab nak tolaknya apa-apa yang jelas dalam nas, akhirnya argumen-argumen tu rapuh. Argumen-argumen tu rapuh. Kan kita pernah dengar orang sebut, orang kata Allah Ta'ala ni tak boleh kata dia ada arah. Walaupun dalam Quran kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat Ar-Rahman itu berada di atas arasy. Perkataan di atas tu tak boleh nisbah pada Tuhan, sebab yang jenis ada atas, bawah, kiri, kanan, tepi ni makhluk. Tuhan ni kita kena kata dia hidup dengan tiada apa-apa arah. Kalau kita isbat arah bagi dia, kita menyamakan dia dengan makhluk. Pertama sekali kalau kita tengok, ada beberapa makhluk-makhluk Tuhan ni yang pun tak ada arah, tapi dia ada pada kita. Contoh, seseorang yang berilmu. Bila mana kita sebut, dia ni banyak ilmu. Di arah manakah ilmu dia berada pada diri dia? Cuba kita fikir dan kita jawab. Ilmu ni, kalau tuan-tuan tengok, satu orang dia pandai, cerdik, dia belajar apa semua, sijil, banyak kajian apa hebat. Kita berkata dia ni orang berilmu. Okey, cuba tunjuk kat mana arah ilmu pada diri dia. Ilmu duduk kat mana? Ilmu duduk kat otak dia ke? Kalau buang kepala dia tu, dia dah jadi orang bodoh ke? Ke ilmu duduk kat kaki dia? Potong kaki dia, tak ingat habis dah ilmu dia. Kita tak boleh nak justify kat mana ilmu tu. Sebab kalau kita tengok, ada sebahagian manusia yang Allah Ta'ala berikan penyakit pada tubuh badan dia, antaranya lah penyakit pada otaknya. Ada satu orang manusia di barat, saya tak ingat apa nama dia, dia kena penyakit kanser apa, tumor apa, hilang, otak dia sebelah ni hilang. Terpaksa dibuang oleh pakar perubatan sebab dia ada kuman ataupun dia ada penyakit virus apa yang kalau tak dibuang, dia akan pergi ke otak seterusnya, sebelah lagi, dan dia akan serang pada organ yang lain. Jadi dibuang sebelah, dia tak ada sebelah otak. Tapi dia tetap belajar cerdik. Otak tak ada dah sebelah. Kalau kita kata ilmu tu duduk di otak, sekarang ni dia tak ada otak dah tu. Jadi di mana ilmu? Kita makhluk, kita pun tak boleh nak kata ilmunya makhluk tu tanpa arah. Jadi nak kata Tuhan tanpa arah pun tak boleh, nak kata Tuhan berarah pun tak boleh hakikatnya, tapi dia yang bagi tahu. Dia yang bagi tahu dia berada di atas. Yang jadi masalahnya ialah bila mana kita membuka ruang untuk bincang, atas tu macam mana? Kita yang membuka sebab atas itu dia macam ni. Apa yang dimaksudkan dengan atas? Lepas tu kita cuba nak lepaskan Tuhan daripada benda tu, sedangkan nas tu dah sebut. Macam nas yang kita duk bincang ni lah, bila mana Tuhan kata, bila mana Nabi kata, hati manusia di antara jari-jari Allah. Dua jari daripada jari-jari Allah. Ada orang dia kata tak boleh sebut perkataan jari tu, sebab sebut jari je mesti orang kata bayang jari makhluk. Dia yang bawa sangkaan itu. Dia yang bawa sangkaan itu. Sedangkan sangkaan itu ialah sangkaan-sangkaan yang tak pernah dipertikaikan oleh para sahabat, tak pernah dibincang lumat oleh Nabi, kerana Nabi mengambil daripada, para sahabat mengambil daripada Nabi kaedah yang mudah. Bila mana Tuhan cerita tentang diri dia, dia tak sama dengan makhluk. Walaupun ianya membawa perkataan-perkataan yang hampir sama dan kita pun ada. Dia kata dia hidup, kita hidup. Dia kata kita mendengar, dia kata dia mendengar, kita pun mendengar. Dia kata dia melihat, kita pun melihat.
Tapi semua mendengar, melihat, hidup, mengetahui, semuanya berlainan dengan makhluknya. Itu saja. Yang mudahnya itu. Sebab limit kita memang tak boleh kacau di situ. Muka surat 440 lagi. Banyak ahli kalam yang memaksakan diri untuk mentakwilkan hadis ini dan mereka menduga bahawa tertawanya Nabi merupakan bentuk pengingkaran terhadap ucapan uskup itu ataupun pendeta itu. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dalam Bukhari ini, kata sebahagian orang yang pro kepada takwil ni, yang cenderung pada takwil, dia orang kata Nabi ketawa tu sebab Nabi tak suka ataupun Nabi tak setuju dengan apa yang disebut oleh pendeta tu tadi. Mereka juga menduga bahawa kaum Yahudi termasuk daripada golongan Mujassimah. Kerana itu Nabi tertawa. Namun rekaan ini telah dibantah oleh Imam Ibn Khuzaimah. Bahkan dikecamnya dengan keras. Ia berkata, sesungguhnya Allah telah mensucikan kedudukan Nabi-Nya. Beliau tidak mungkin tertawa ketika disifatkan pada Al-Khaliqul Bari, sesuatu yang bukan termasuk di antara sifat-sifatnya. Sebaliknya, beliau berkewajipan mengingkari dan memarahi orang yang mengatakannya, bukan malah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Nabi kalau dia tak setuju dengan apa yang Yahudi ni sebut, Nabi akan kata, Nabi akan sebut terus. Sebab Nabi ni dia bukan jenis orang yang dia tahu benda tu salah, dia diam ataupun dia tangguh dulu nak cakap benda tu. Dia bukan macam kita tengok orang buat salah dah pun. Lepas tu kita tengok orang yang buat salah tu belah, kita pun sembang dengan kawan kita. Tahu tak apa yang dia buat tadi? Dia semayang tadi tak betul. Dia semayang tadi tak betul. Kawan kita kata, kenapa tak tegur? Malah nak tegur. Itu kita. Nabi tak. Nabi, waktu dia tengok orang tu salat tak betul, Nabi panggil. Sebab tu Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata, pergi salat balik. Kamu tak salat pun tadi. Nabi tak menangguh. Sebab tu Nabi ni ada beberapa kebiasaan Nabi yang berbeza dengan manusia biasa. Iaitu pertama, Nabi kalau ada kekeliruan, Nabi bukan orang yang menangguh untuk menerangkan kekeliruan tu. Yang kedua, kalau ada apa-apa arahan, Nabi tak beri arahan dengan isyarat yang mengelirukan. Sebab tu ada satu hadis, satu orang lelaki ni, dia masuk dalam senarai yang perlu dibunuh ketika mana berlakunya pembukaan kota Mekah. Tahun ke-8 Hijrah tu, bila mana berlakunya Fathu Makkah, Nabi letak 9 ke 10 orang senarai yang ni kena bunuh walaupun mereka bergantung di kelambu Kaabah. Kena bunuh dia orang. Sebab dia orang punya, orang kata apa, interaksi dengan Islam, dia orang punya sikap dengan Islam yang terlalu jahat. Sebahagian daripada mereka pernah Islam dan murtad, antara 9 orang dan 10 orang tu. Ada satu orang lelaki ni, saya tak ingat nama dia sebab sebut tiba-tiba ni. Dia tahu nama dia ada dalam senarai tu. Orang dah beritahu dekat dia, ni Muhammad datang ni, nama kamu ni antara senarai yang wajib dibunuh. Muhammad dah beri arahan pada sahabat dia. Kebetulan pada waktu itu, lelaki ni, musyrikin ni, dia sangat baik dan ada hubungan yang rapat dengan Uthman bin Affan, menantu Nabi. Uthman bin Affan, menantu Nabi ni. Akhirnya dia pergi ke rumah Uthman. Dia kata, wahai Uthman, bantu aku, mintalah syafaat dengan Nabi supaya aku tak dibunuh. Uthman pun bawa dia jumpa Nabi. Lalu dia pun kata kepada Nabi, Uthman kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ni lelaki ni dimasuk dalam senarai yang kena bunuh ni. Tapi dia minta supaya kamu tak bunuh dia dan dia rela untuk masuk Islam. Selepas nampak Islam tu kuat. Bukan masuk Islam kerana nak masuk Islam, kerana takut. Akhirnya dia syahadah dan Nabi terima keislaman dia tu. Lepas dia keluar, Nabi kata dekat Uthman, kenapa tak bunuh dia? Waktu dia datang jumpa kamu. Waktu dia datang tu, kenapa tak bunuh terus? Sebahagian ulama kata Nabi boleh beri isyarat mata. Waktu dia datang tu, Nabi kata, buat macam tu. Nabi boleh buat macam tu. Tapi Nabi tak buat. Sebab Nabi bukan jenis orang yang beri arahan mengelirukan. Aku tidak akan memberi isyarat, Nabi kata, sebab arahan aku dah jelas. Tapi kalau orang tu dia datang nak menerima Islam, kita terpaksa menerima keislaman dia. Tapi kalau kamu bunuh dulu, ia bahagian daripada perintah aku.
Nabi ni dengan Uthman, Nabi agak, orang kata apa, agak berlembut banyak. Sebab Nabi ni memang malu dengan Uthman. Uthman ni dia menantu Nabi. Uthman bin Affan ni menantu Nabi. Sebab tu ada riwayat, Nabi ni dia tengah rendam kaki dengan air. Rendam kaki. Sebab waktu tu musim panas atau musim sejuk tak pasti. Cuma rendam kaki tu tujuan dia lah untuk bagi badan ni selesa. Boleh jadi musim sejuk, boleh jadi musim panas. Rasanya hadis tu hadis musim panas. Nabi rendam kaki nak bagi badan ni sejuk. Air tu air yang sejuk. Tiba-tiba datang Umar. Umar datang, Umar pun tengok, Umar pun rendam kaki sekali dalam bekas air tu. Dia rendam. Dia rendam, Nabi pun sembang apa semua. Sehinggalah Nabi ni macam selok sikit. Kain yang Nabi pakai tu tinggi sikit pada betih Nabi. Nak sampai dengan lutut. Tapi taklah sampai tersingkap lutut tu. Tiba-tiba datang Uthman. Datang Uthman. Nabi ni betul kain Nabi bagi jatuh balik. Yang senting tadi tu Nabi bawah. Nabi malu. Tuan-tuan boleh bayang. Pak mentua dia malu dengan menantu. Dia biasa menantu yang malu dengan pak mentua. Dahsyat lah. Nabi kata dekat sahabat, Uthman ni malaikat pun malu dengan dia. Malaikat pun malu dengan dia. Dia satu orang yang dahsyat. Satu orang yang sangat dahsyat. Uthman ni. Sebab bila mana dia qiyam pada waktu malam, dia qiyam 2 rakaat tapi dia baca Quran habis satu Quran. Baca Quran habis. Dia satu orang yang luar biasa ibadah dia. Dialah yang meriwayatkan hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Quran. Nabi kata kalau malaikat pun malu dengan Uthman, takkanlah aku ni nak sembang, nak angkat suara depan Uthman. Sebab tu Nabi bagi dia kahwin kali kedua dengan anak Nabi. Lepas daripada isteri dia yang pertama tu meninggal, isteri dia yang pertama pun anak Nabi. Lepas mati tu bagi lagi. Ini memang kita kira bukan honor board lah ni. Ni kira darjah kepujian yang tinggi. Dia jarang pak mentua ni, menantu lelaki kahwin dengan anak perempuan dia dah meninggal, dia berkata ni adik dia ambil lah seorang lagi. Melainkan dia kata cukup lah jadi menantu aku. Tak larat dah aku tengok hang ni. Belah lah daripada keluarga aku. Tapi Nabi ni welcome. For the second chance datang lagi. Untuk kali kedua kamu datang lagi. Sebab ada keberkatan, ada kemuliaan. Ada kemuliaan pada Uthman bin Affan. Uthman ni orang yang kaya. Dia sama kaya dengan, dia kaya sikit berbanding Abdul Rahman bin Auf. Uthman dengan Abdul Rahman bin Auf ni dua-dua orang duduk dalam senarai 10 orang ahli syurga yang wajib. Cuma Uthman lagi kaya. Dua-dua orang ni bila mana dia orang bawa harta dagangan dia orang, harta dia orang yang dia orang dapat lepas pada berniaga ni, penduduk Madinah ni akan terkejut seakan-akan bandar Madinah macam nak kena serang sebab banyak harta dia orang. Dia macam kita zaman sekarang ni kan. Orang bawa balik berniaga, biasa kita tengok bawa lori. Dia dekat dengan 700 kontainer 700 masuk dalam kampung tu, nak runtuh kampung tu. Sebab dia orang kaya. Dia orang yang hebat. Tapi dua-dua orang ni, baik Uthman, baik Abdul Rahman bin Auf, dengan kesibukan, kekayaan, tidak pernah meninggalkan 1 rakaat pun salat fardu berjemaah. Tidak pernah. Walaupun dia sibuk. Itu luar biasa. Sebab tu padan Nabi nak malu dengan dia pun. Cuma sebab tu Nabi dia tak marah waktu Uthman bawa musuh tu. Sebab Nabi macam tak gamak nak kata, apa ni Uthman? Dah tahu dalam senarai kena bunuh je lah. Yang mari datang sini buat apa lagi? Nabi tak angkat suara. Kalau sahabat lain, macam Nabi kata, dah tahu dia tu masuk dalam senarai, bunuh terus. Tapi dengan Uthman Nabi cakap lembut, elok. Nabi tanya Uthman, kenapa tak bunuh? Nabi sebut macam tu je. Kalau bunuh selesai. Dia lain, nada dia tu lain. Sebab Nabi menyayangi Uthman. Nabi tak bagi Uthman join perang Badar, suruh jaga anak Nabi. Nak kata Uthman ni dia ada kemuliaan. Sebab tu dia pernah berjalan dengan Nabi dengan Umar naik atas bukit Uhud, gunung Uhud ni, tiba-tiba gunung Uhud ni bergegar. Sekali dengan Abu Bakar, Umar, Uthman. Gunung Uhud bergegar, Nabi berkata, "Usbut ya Uhud." Tetaplah wahai gunung Uhud, jangan bergegar. Sesungguhnya di atas kamu ini seorang nabi dan seorang yang benar dan 2 orang yang syahid. Nabi Muhammad
Yang benar itu ialah Abu Bakar, dua orang yang syahid itu ialah Umar dan Uthman. Kemuliaan yang ada. Cuma Uthman ni kalau kita tengok dalam isu dia jadi khalifah ni, golongan Syiah banyak menghentam dia. Sebab dia jadi khalifah agak lama, dan orang kata apa, dia ni waktu dia pegang khalifah Amirul Mukminin ni, waktu tu yang banyak memegang urusan-urusan di samping dia ni, kita sebut sebagai wazir lah ataupun menteri, ialah daripada kerabat dia. Sebab tu Syiah selalu mainkan isu Uthman ni waktu dia memerintah, dia bagi dekat kroni dia je. Tapi sebenarnya bukan itu. Uthman daripada kalangan orang yang mulia. Bahkan dia mati dibunuh oleh pemberontak pun waktu dia tengah baca Quran. Kalau kita tengok dalam riwayat, dia dibunuh dengan kecederaan yang, dia mati dengan kecederaan yang sangat tragis lah, sebab dia kena tikam dengan lembing, dengan tombak ni daripada atas ni. Daripada atas ni ditikam tembus sampai ke celah kelangkang bawah. Dia punya tombak. Sebahagian riwayat kata daripada belakang ke depan. Cuma riwayat yang paling banyak sebut daripada atas tengkuk ni, sebab dia tengah duduk baca Quran, sampai ke bawah kelangkang dia. Dan Allah Ta'ala menjaga aurat dia tak tersingkap, walaupun keadaan yang sangat, kita kira sangat-sangat sibuk pada waktu tu, boleh jadi akan tersingkap. Sebab dia dah minta pada Allah Azza wa Jal. Dia berdoa pada malam sebelum dia mati tu, matikanlah aku dengan keadaan mulia dan jagalah aurat aku tak tersingkap. Kalau kita kan duduk dalam keadaan macam tu dengan orang ramai, puluh-puluh orang keliling ni, Allah Ta'ala jaga dia punya maruah dia dan kemuliaan dia. Okay. Cuma nak katanya Nabi ni, balik pada cerita asal kita, dia tak memberi isyarat dengan mata, melainkan Nabi akan terang jelas. Macam mana Nabi dalam isu pendeta ni, kalau apa yang pendeta tu sebut tak betul, Nabi tak kata jangan duk sebut langit di ujung jari Tuhan, bumi di ujung jari Tuhan, pokok di ujung jari Tuhan. Tak ada, benda tu tak ada, tak betul apa yang hang sebut tu. Melainkan Nabi ketawa macam Nabi bersetuju benda tu ada. Cuma cara ahli kitab mengagungkan Tuhan bukan seperti mana cara orang Islam mengagungkan Tuhan. Mereka baca kitab tapi mereka rasa ragu dengan isi kitab. Orang Islam bila mana dia baca kitab, walaupun ayat tu sukar difahami, dia letakkan hak yang sebenarnya akal itu. Cara dia pelihara akal ialah dengan dia tidak buat apa-apa penentangan ataupun cuba fikir, bahkan nak ragui ayat tu tak. Sebab tu orang Islam bila dia baca ayat Al-Quran, walaupun nampak macam payah nak faham, tapi dia cerita tentang sifat Tuhan, kita hanya sebut maksud dia dari segi bahasa ini, tapi maksud sebenar tak tahu. Itu ialah ciri orang Islam, iaitu memelihara akal daripada menjadi golongan yang merosakkan akal dengan buat huraian-huraian yang tak perlu. Sebab Tuhan pun sebut antara jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab ni ialah antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Suka cakap benda terhadap Tuhan tapi benda tu dia tak tahu. Dia buat huraian sendiri. Okey. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata tidak seorang mukmin pun yang membenarkan risalahnya berani menyifatkan Nabi dengan sifat seperti ini. Di antara ulama yang menolak takwil dan tahrif pada makna hadis ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ia berkata, andai kata perkara berbeza dengan pengertian yang difahami oleh perawi, bahawa tertawanya Rasulullah sebagai tanda pembenaran terhadap ucapan uskup ataupun pendeta, dan rasa hairan beliau terhadapnya berdasarkan rekaan, mestilah hal itu menunjukkan pengakuan Nabi terhadap kebatilan serta sikap diamnya untuk mengingkari, padahal mustahil beliau melakukan itu. Ibnu Hajar Asqalani, walaupun kita tengok sebahagian part dia macam okey dengan takwil, tapi untuk part ni dia tak terima. Dia macam nak kata kalau Nabi tak setuju dengan ahli kitab, Nabi akan beritahu kat mana dia tak setuju. Dia bukan Nabi ketawa, buat diam, tunggu dia belah baru dia cakap dengan sahabat. Tahu tak pendeta tadi? Nampak cerdik tapi bodoh punya. Tak. Nabi akan beritahu terus. Apa yang kamu fahami, apa yang kamu sebut ini tak betul. Itu menunjukkan benarnya Nabi dalam menyampaikan risalah. Sebab salah satu daripada sifat Nabi dan Rasul ni ialah siddiq. Yang kedua ianya ialah tabligh, iaitu dia menyampaikan. Dia bukan menyembunyikan ataupun menangguhkan. Kita pergi lalu azan dulu.
Okey. Kesimpulan akhirnya kalau kita tengok dalam muka surat 440 ni, bila mana dia datangkan qaul daripada Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari, untuk menyatakan pada kita bahawasanya sikap Nabi tidak mendiamkan pada perkara yang benar, pada perkara yang salah. Melainkan Nabi akan jelaskan sebab tugas Nabi ni ialah membenarkan, menyampaikan kebenaran. Okay. Adapun takwilan-takwilan yang datang lepas pada tu, ianya hanya kekal sebagai takwilan dan sangkaan yang tidak berdiri di atas dasar dan hujah yang kuat. Jadi insya-Allah untuk minggu seterusnya kita akan masuk pada sifat yang ke-10, iaitu sifat al-ain, iaitu mensabitkan sifat mata bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berpada situnya untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.